Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Nurain Anisha dalam rancangan Forum Bicara Ilmu pada hari ini. Diharapnya semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Tapi sebelum kita nak kabarkan apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dua orang panel yang sempat kita bawakan, iaitu panel kita yang pertama, Nur Farahia. Apa khabar saudari? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih moderator. Dan panel kita yang kedua iaitu Nur Syafiqah. Selamat datang saudari. Terima kasih. Baiklah, seperti yang kita tahu, keruntuhan akhlak bermaksud pelbagai perlakuan negatif yang tidak membawa mana-mana kebaikan dan juga faedah kepada masyarakat maupun negara. Keruntuhan akhlak ini merangkumi pelbagai perbuatan negatif seperti membuli, merokok, dadah, mencuri dan juga membunuh. Kita akan teruskan dengan pusingan kita yang pertama. Pada pusingan ini saya akan mengajukan soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama iaitu Farahia, berkaitan dengan apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini. Persilakan. Baik, terima kasih moderator atas soalan yang diajukan. Jadi, bagi saya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keruntuhan akhlak ini, yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Kenapa saya cakap pengaruh rakan sebaya ni? Seperti yang kita tahu, pada usia remaja, usia belasan tahun, remaja-remaja ni banyaknya meluangkan masa mereka bersama rakan-rakan sebaya dan kurang masa bersama keluarga. Jadi, jika remaja tersebut tersalah memilih rakan ataupun memilih rakan yang membawa ke arah negatif, dia akan terjerumus ke dalam kancah-kancah keruntuhan akhlak seperti perbuatan-perbuatan negatif seperti pembuangan bayi, buli, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jika seorang remaja itu memilih rakan yang elok, pastinya remaja tersebut tidak akan terjerumus ke dalam kancah-kancah negatif seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah kesibukan ibu bapa. Seperti kita tahu, tekanan hidup membuatkan kita bekerja dengan kuat. Jadi, kesibukan ibu bapa dalam mencari wang ringgit akan membuatkan anak-anak tersebut hilang didikan, kemersutan didikan dan akhlak akan menjadi terhad. Jadi anak-anak tersebut akan menjadi kurang perhatian, tidak mendapat didikan yang sepatutnya dan mereka akan menjadi bebas dan memilih haluan hidup mereka sendiri. Akhirnya mereka akan terjerumus dengan rakan-rakan mereka yang negatif seperti yang saya cakapkan tadi. Yang ketiga adalah pengaruh media massa. Seperti yang kita tahu, pada masa kini media massa memainkan peranan yang sangat penting dan tidak begitu asing lagi dalam kehidupan kita. Media massa yang saya maksudkan adalah televisyen, internet, gadget dan sebagainya. Jadi media massa ini memainkan peranan yang penting di mana media massa perlulah menunjukkan unsur-unsur yang positif supaya apa yang negatif tidak menjadi ikutan kepada remaja-remaja pada masa kini. Jikalau media massa memaparkan banyak unsur-unsur negatif seperti filem-filem yang berunsurkan keganasan, keruntuhan akhlak, keruntuhan moral dan sebagainya, kita bimbang akan pengaruh media massa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak remaja seperti yang kita katakan. Terakhir sekali adalah kurang didikan agama. Seperti yang kita tahu, kesibukan ibu bapa akan mendorong kepada kemerosotan kualiti ataupun kaedah didikan seorang anak tersebut. Jadi apabila anak-anak diberikan didikan agama yang cukup, didikan akademik ataupun dipantau aktiviti dan pergaulan dan sebagainya, anak-anak tersebut tidak akan terjerumus ke dalam
isu-isu keruntuhan akhlak ataupun moral. Itu saja daripada saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Farahia atas ulasan sebentar tadi. Di sini saya boleh simpulkan bahawa faktor yang menjadi penyebab kepada seseorang itu terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya, kesibukan ibu bapa bekerja sehingga tidak dapat mendidik anak-anak mereka di rumah, pengaruh media massa dan juga kurang didikan agama. Baiklah, seterusnya saya akan pergi ke pusingan yang kedua. Pada pusingan ini kita akan membahaskan berkaitan dengan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengelakkan anak muda daripada terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini. Jadi, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Syafiqah. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan seseorang itu daripada terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan yang ditujukan. Okey, langkah-langkah yang boleh diambil, yang pertamanya daripada individu itu sendiri. Maksudnya individu tersebut boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Maksud mendekatkan diri dengan Tuhan ni, mereka ataupun individu tersebut boleh melakukan aktiviti ataupun amal ibadah seperti solat, berzikir ataupun menghadiri majlis ilmu yang mampu mengelakkan diri mereka daripada terjerumus dengan perkara-perkara yang negatif. Selain itu, dengan sebagai contoh, jika mereka memperbanyakkan solat seperti solat sunat ataupun berzikir, mengamalkan ayat Al-Quran dalam hidup mereka, mereka dapat meneguhkan hati ataupun takut untuk lakukan perkara-perkara yang negatif. Selain itu, mengamalkan cara hidup yang positif dan sihat. Maksud mengamalkan cara hidup yang positif ni maksudnya kita berkawan ataupun kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan orang yang kita percaya, orang yang mampu membawa kita kepada kebaikan. Bila kita dikelilingi dengan orang yang positif, dengan orang yang sering melakukan kebaikan, maka kita akan terpalit sekali. Saya ada dengar patah yang mengatakan jika kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka bau minyak wangi tersebut akan terpalit kepada kita. Dan hidup yang sihat ni maksudnya kita menjaga makan, kita elakkan diri kita daripada terus mengambil sejenis dadah ataupun alkohol yang mampu memudaratkan diri sendiri. Perkara ini mampu mengelakkan kita daripada terus terjerumus dengan aktiviti-aktiviti yang rosak lah ataupun gejala sosial yang berlarutan. Okey, dari ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting kerana setiap didikan bermula daripada rumah. Seperti yang Farah cakap tadi, ibu bapa terlalu sibuk ataupun meletakkan komitmen yang tinggi terhadap kerja mereka sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Perkara ini membawa kesan yang negatif dan membuatkan anak tersebut merasa dah terabai sebab tiada kasih sayang cukup. Oleh itu, ibu bapa berperanan untuk memberi perhatian kepada anak-anak dengan mendengar keluhan mereka, dengan meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh mengadakan seperti solat jemaah ataupun melakukan aktiviti kekeluargaan bersama-sama supaya anak tersebut tidak berasa kesunyian dan mengelakkan daripada anak mereka terjerumus dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menunjukkan contoh yang baik. Seperti mana ibu bapa nak tengok anak tu jadi seperti seorang yang berguna, ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh yang baik. Sebagai contoh, saya boleh bagi jika ibu bapa tersebut inginkan anak mereka untuk menghafaz Al-Quran, ibu bapa tersebut juga perlu menunjukkan contoh seperti mereka membaca Al-Quran yang kerap di depan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka terikut-ikut dengan apa yang mereka lakukan. Dan akhir sekali, kerajaan juga memainkan peranan dengan mengadakan kempen solat. Kempen solat ni bertujuan untuk mengajar anak-anak muda ataupun golongan remaja yang seringkali dilihat zaman sekarang yang masih tidak tahu untuk melaksanakan solat dengan sempurna. Perkara ini mampu membina jati bagi seorang individu, bukan sahaja golongan remaja tetapi golongan dewasa ataupun golongan yang sudah berusia juga boleh
untuk join aktiviti ataupun kempen solat ini. Jika kempen solat ini terus dilakukan dalam masyarakat ataupun dalam komuniti yang besar, komuniti tersebut akan menjadi lebih padu ataupun lebih harmoni jika masyarakatnya menjaga solat. Dan akhir sekali, pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan agensi pemulihan akhlak untuk mengadakan pelbagai program seperti agensi anti dadah. Mereka boleh mengadakan kempen ataupun program bagi mengelakkan individu ataupun golongan remaja daripada terus mengambil dadah. Mereka boleh menunjukkan contoh ataupun meletakkan kesan jika mengambil penggunaan dadah dalam jangka masa yang lama. Selain itu, mereka juga boleh mengadakan kempen pergaulan bebas. Perkara ini bagi mengelakkan pergaulan bebas daripada terus berlaku dalam negara seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak muda yang terlalu taksub dengan gejala-gejala pergaulan bebas sehingga menyebabkan pusat-pusat pemulihan untuk ibu yang telah berlaku pergaulan bebas ni semakin ramai bilangannya. Sekian sahaja pada saya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syafiqah atas hujahan yang diberikan mengenai langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk kita mengelakkan diri daripada terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini, seperti peranan ibu bapa itu sendiri dan juga peranan pihak kerajaan untuk membendung masalah isu keruntuhan akhlak ini daripada berleluasa. Maka berakhirnya daripada hujahan yang diberikan oleh saudari Syafiqah sebentar tadi, maka baiklah kita akan seterusnya kita akan ke pusingan yang ketiga. Baiklah, kita akan ke pusingan yang ketiga berkaitan dengan apakah kesan daripada isu keruntuhan akhlak ini apabila ianya tidak dibendung dan semakin berleluasa di dalam negara kita. Oleh itu, saya ingin menjemput panel kita yang pertama, iaitu saudari Farah, untuk memberikan hujahan ataupun pendapat beliau berkaitan dengan apakah kesan sekiranya seseorang itu terjebak dalam masalah keruntuhan akhlak ini. Silakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Jadi bagi saya kesan keruntuhan akhlak ini memberi impak yang begitu negatif, pertama sekali kepada remaja tersebut. Maksudnya di sini apabila kita lihat remaja ini terjerumus ke dalam kancah keruntuhan akhlak yang akan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling, rakan-rakan sendiri akan menjauhkan diri daripadanya dan sebagainya. Keluarga remaja tersebut juga akan terpalit dengan kesalahan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Akhirnya mereka akan disisihkan ataupun dipandang rendah oleh orang-orang di sekeliling. Selain itu, saya rasa kesan negatif juga akan memberi kesan negatif kepada negara sendiri, di mana kita akan kehilangan generasi-generasi muda yang berkualiti untuk memimpin ataupun menerajui negara kita pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Farah atas hujahan yang diberikan sebentar tadi berkaitan dengan kesan sekiranya seseorang itu terjebak dalam isu keruntuhan akhlak ini, seperti negara akan hilangnya generasi muda yang berkualiti pada masa akan datang, dan juga jika seseorang itu terjebak dalam masalah isu keruntuhan akhlak ini, maka mereka akan dipandang serong oleh masyarakat dan juga individu-individu yang lain. Okay, baiklah, seterusnya saya akan ajukan soalan kepada saudari Syafiqah berkenaan kesan lain sekiranya seseorang itu terjebak dalam masalah isu keruntuhan akhlak ini. Silakan.
Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan itu, moderator. Pada pendapat saya, kesan sekiranya gejala keruntuhan akhlak ni terus berlaku adalah menggugat keharmonian negara. Maksud kat sini, bila menggugat keharmonian negara, banyak kes-kes jenayah yang akan berlaku. Orang yang tidak bersalah akan turut terpalit dengan segala gejala ini. Saya bagi contoh dengan gejala penagih dadah. Bila penagih dadah ni tidak dapat apa yang mereka nak, jika mereka tidak ada duit, mereka tidak ada pilihan lain selain daripada merompak ataupun mencuri barang-barang kepunyaan orang lain dan menjual perkara tersebut demi mendapatkan duit untuk membeli dadah tersebut. Jadi perkara negatif yang ada dekat situ ialah orang lain yang tidak bersalah akan turut terpalit dengan gejala tersebut. Jadi perkara ini sangatlah tidak bagus dan sangat menggugatlah keharmonian negara dan rakyat tidak dapat hidup dengan aman. Selain itu, saya sangat setuju dengan poin Farah yang mengatakan seorang individu tersebut akan dipulaukan. Bukan individu sahaja, keluarga turut sama terkesan daripada gejala tersebut. Sebab saya ambil contoh sebagai di kampung misalnya, jika seorang individu tersebut menghadapi masalah ataupun dia mengamalkan gejala hidup yang sangat negatif, seluruh kampung akan memulaukan keluarga tersebut. Jika dipulaukan segala aktiviti ataupun jika keluarga tersebut ingin mengadakan kenduri ataupun ada perkara yang memerlukan orang lain untuk turut serta akan menjadi terbatas sebab keluarga tersebut dipulaukan atas sebab gejala sosial ini. Jadi perkara ini sangatlah tidak bagus dan gejala atau gejala negatif ini patutlah dielakkan. Sekian sahaja daripada saya. Berbalik kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syafiqah atas ulasan yang diberikan sebentar tadi, iaitu kesan sekiranya seseorang itu terjebak dalam masalah isu keruntuhan akhlak ini, maka mereka akan dipulaukan dan mereka akan terpalit untuk dalam masalah yang tidak sepatutnya berlaku seperti gejala-gejala yang tidak bermoral ini. Baiklah, dengan berakhirnya ujahan yang diberikan oleh saudari Syafiqah sebentar tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Kesimpulannya, kita haruslah menghindari, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing untuk membendung isu keruntuhan akhlak ini daripada terjebak dan juga berdewasa. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dan juga untuk mengelakkan individu itu daripada terjebak dalam masalah yang tidak bermoral seperti masalah penyalahgunaan dadah, mencuri, membunuh dan juga sebagainya. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu untuk menangani isu ini, terutamanya peranan ibu bapa itu sendiri dalam mendidik anak-anak mereka daripada tidak terjebak dalam masalah ini, dan juga pihak sekolah sendiri, pihak kerajaan dan sebagainya. Oleh itu, dengan berakhirnya forum kita pada hari ini, maka berakhirlah program kita mengenai forum bicara ilmu pada hari ini. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi untuk datang dan juga memberikan input berkaitan dengan apakah itu isu keruntuhan akhlak dan juga cara untuk menanganinya dan juga kesan sekiranya seseorang itu terjebak dalam masalah gejala sosial ini. Maka saya sudahi forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dah start recording ke?